Jujur je, kalau kita cerita pasal Laravel ni, saya ni antara yang lambat dan malas nak belajar Laravel. Bila Laravel ni terlampau banyak benda baru yang kita nak belajar, terlampau Composer. Composer ni command line tool tau. Kita kena type dekat buka DOS ataupun buka terminal. Nak kena tahu pasal name spacing dengan auto loading. Lepas tu Laravel ni dia ada memperkenalkan dia punya command line tool sendiri, iaitu Artisan. Dia ada konsep bila dengan database kita pakai Eloquent. Dia punya view dia panggil dengan Blade. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Izzuddin Ismail dari kelasprogramming.com. Dan hari ini saya nak bercerita tentang Laravel. Okay, Laravel ni apa? Laravel ni framework untuk kita bangunkan aplikasi menggunakan PHP. Jadi bila kita pakai PHP tu menggunakan Laravel, dia dah ada library-library yang tertentu, lebih mudah, lebih pantas kita nak bangunkan bila authentication, bila nak berhubung dengan database, bila nak buat query, bila nak paparkan layout dan design dan sebagainya. Jadi lebih mudah, lebih pantas lah bila kita pakai Laravel. Malahan banyak syarikat, banyak organisasi, banyak agensi kerajaan semua pun dah mula menggunakan Laravel apabila membangunkan aplikasi web. Jujur je, kalau kita cerita pasal Laravel ni, saya ni antara yang lambat dan malas nak belajar Laravel sebab dah terbiasa dengan cara tradisional PHP. Bila Laravel ni terlampau banyak benda baru yang kita nak belajar, terlampau panjang learning curve-nya. Sebagai contoh, bila pakai Laravel, kita dah mula pakai dengan Composer. Apa ini Composer? Composer ni command line tool tau. Kita kena type dekat buka DOS ataupun buka terminal, nak kena type di situ, command line. Lepas tu kita ada nak kena tahu pasal name spacing dengan auto loading. Dia ada beradik dengan Composer semua ni. Name spacing itu apa, auto loading itu apa, macam mana kita nama file kita dan library kita ni semua nak kena ada namespace dan sebagainya, dan macam mana kita menyusun namespace, semua tu dah nak kena tahu. Lepas tu Laravel ni dia ada memperkenalkan dia punya command line tool sendiri, iaitu Artisan. Jadi kita Artisan ni nak guna untuk buat apa pula kan? Ada macam-macam kegunaan Artisan ni. Lepas tu selain daripada tu apa lagi dia ada konsep bila dengan database kita pakai Eloquent. Lepas tu bila dengan templating dia punya view dia panggil dengan Blade. Lepas tu ada banyak lagi lah konsep-konsep baru yang diperkenalkan. Kalau mereka yang tak pernah membangunkan aplikasi PHP dengan framework, rasa macam sangat asing, sangat susah, sangat banyak benda sangat nak belajar. Malahan walaupun saya dulu membangunkan aplikasi dengan CodeIgniter 3 masa tu. Sekarang dah ada CodeIgniter 4. Okay. Akan tetapi rasa jurang dia daripada CodeIgniter ni nak melompat pergi belajar Laravel tu pun sangat jauh. Jadi saya sangat malas, saya tak rajin nak belajar balik semua benda tu. Akan tetapi sekarang ni saya lah yang mengajar Laravel dan saya lah yang menyokong dan mencadangkan penggunaan Laravel dalam organisasi, di kalangan kawan-kawan dan sebagainya. Bila kita mula belajar Laravel ni dan mula memahami, mula menggunakan, rasa sebenarnya apa yang dia ada semua tu lebih memudahkan dan bukannya untuk menyukarkan. Kan bila kita pakai, kita guna, senanglah. Mudahlah. Macam heavennya kita develop guna Laravel ni. Malahan kita nak buat ini, library-nya dah ada. Kita nak buat itu, library-nya pun dah ada. Kita nak buat benda yang pelik-pelik pun Laravel dah sokong, dah support dan sebagainya. Tapi saya fahamlah masih ramai yang beranggapan sama macam saya dahulu. Kan dia susah nak move into Laravel, ataupun kalau mungkin dia pernah berusaha nak cuba belajar, rasa macam tak dapat tangkap lah, rasa macam tak dapat faham lah. Kan saya faham pengalaman ataupun apa yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi ini. Sebab saya dulu pun macam tu. Objektif kelas malam intensif Laravel ini, kita nak tolong tuan-tuan dan puan-puan bermula dan mula memahami konsep Laravel dan macam mana nak menggunakan Laravel, dan mungkin boleh dapatlah membina satu aplikasi yang ringkas yang ada fungsi-fungsi tertentu, dan kat situ kita mula dapat
ada pemahaman, okey, tentang Laravel ni apa, macam mana nak guna, apa itu, apa ini dan sebagainya. Dan untuk kita meneruskan pembelajaran kita tu, kita dah ada asas yang bagus. Kita dah ada pemahaman yang bagus. Dan kita dah boleh ada sedikit kemahiran untuk mula menyumbang untuk membangunkan sesuatu, untuk membangunkan aplikasi dan sebagainya dengan menggunakan Laravel ini. Jadi macam mana kita nak buat? Kita akan bangunkan satu projek. Okey, di dalam 4 minggu ini, sebulan ini, kita akan bangunkanlah satu projek yang akan menyentuh dan mengguna pakai ciri-ciri di dalam Laravel. Okey, pada minggu pertama, kita akan cover benda-benda macam dia punya asas lah. MVC itu apa, model, view, controller, routing kan. Benda-benda asas yang macam tu supaya kita dapat mula guna dan mula pasang dan mula buat kerja dalam Laravel. Lepas tu pada minggu kedua kita akan mula masuk kepada topik-topik. Kita cuba bangunkan bahagian admin, pengurusan, admin login, dan untuk dia masukkan data, dia mengurus data dan sebagainya. Kita akan buat table, kita akan buat form, kita akan submit form, kita buat validation dan sebagainya. Benda-benda berkaitan dengan admin itu dah termasuk. Kita dah buat login, logout, authentication dah tu. Okey, pada minggu ketiga, okey, kita akan mula bangunkan sesuatu untuk front end, untuk pengguna di hadapan pula, supaya pengguna boleh login dan mula berinteraksi di dalam sistem. Dan di sini juga mungkin kita akan mula membuat integrasi dengan payment dan sebagainya lah. Okey, jadi pada minggu yang keempat kita buat all the tidying up, kemas-kemaskanlah mana yang belum kemas, integrasi yang belum lengkap, apa sahaja yang perlu dikemaskan, dan kita akan buat deployment, memasang aplikasi ini ke server di internet. Jadi kita bukan sekadar tahu pasal Laravel, kita juga tahu macam mana nak deploy aplikasi Laravel ke internet. Termasuklah juga di sepanjang program ni kita akan belajar pasal Git dengan GitHub. Okey, jadi itu semua yang kita cuba sampaikan. Kita tidak akan pergi secara mendalam di dalam setiap satu topik ini, tetapi dalam sebulan ini saya rasa ia adalah pengenalan yang terbaik untuk mula memahami macam mana nak guna Laravel, macam mana nak bermula dengan Laravel, macam mana nak guna Laravel, dan dari situ kita ada satu permulaan yang bagus bila kita nak belajar sendiri. Sebab kadang tu kita nak belajar sendiri pun nak buat itu, buat ini, tapi yang awal-awal ni kita tak faham lagi. Jadi itu objektifnya bila kami nak sampaikan ni kelas malam intensif Laravel dari kelas programming. InsyaAllah saya lah yang mengajar. Mungkin bersama seorang dua lagi kawan-kawan saya yang juga tolong mengajar dalam tempoh masa sebulan ini. Sebelum saya terlupa, sebenarnya apa yang kita cuba bangunkan dalam tempoh sebulan ni, kita nak cuba bangunkan satu sistem keahlian lah. Kan, jadi kita ada public user yang akan menjadi ahli kepada sistem ini, kita ada admin yang akan menguruskan keahlian, plan, pembayaran dan sebagainya. Lepas tu kita ada integrasi payment gateway. Kalau sempat kita akan cuba buat 2 payment gateway, local dengan international punya. Rasanya kalau kita buat satu sistem keahlian ni, dia cukup mengguna pakai ciri-ciri yang penting di dalam Laravel framework. Okey. Jadi saya nak jemputlah tuan-tuan dan puan-puan, kalau Laravel itulah menjadi impian ataupun sesuatu yang memang kita dah cuba nak berusaha belajar, nak meningkatkan kemahiran kita, baik sama ada untuk kerjaya ataupun kita nak bangunkan aplikasi kita sendiri ataupun untuk freelancing. Kan sama ada kita bangunkan satu sistem baru ataupun sebab kat internet pun banyak projek-projek open source yang berasaskan Laravel. Ada projek invoicing system, ada projek sistem accounting, ada projek restaurant ordering system, ada forum, ada blog, ada content management, ada e-commerce dan macam mana ni, customer relationship management. Kan? Okay, kita boleh, kalau freelancing tu tak semestinya kita bangunkan sistem baru. Kita boleh ambil sistem sedia ada yang open source, kita pasang install untuk klien. Pun boleh juga ada potensi dan peluang perniagaan, peluang dapat income dekat situ. Dan bulan ke bulan kita boleh charge
kos-kos pengurusan lah, kos-kos maintenance contohnya. Kita tolong jaga server dia sebab kita dah deploy. Dia tak tahu macam mana nak jaga server tu. Jadi kita yang tolong deploy ni kita boleh minta upah. Kan, invoice dan minta upah dan mencadangkan khidmat kita menjaga server, maintenance aplikasi sistem yang telah di-deploy itu. Itu antara benda yang kita boleh buatlah dengan kemahiran Laravel ini.